Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Isni Muhammad dalam berita tengah hari. Dan antara paparan hari ini, wujudkan kerjasama monetari antarabangsa tangani inflasi yang melanda dunia. Kepincangan Tabik Urus Global dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menjadi punca konflik dan krisis yang berlaku di seluruh dunia tidak dapat diselesaikan. Dan ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-77, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan tegas menyuarakan masalah yang paling besar di badan dunia itu adalah majlis keselamatannya. Kuasa veto sering disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia tertentu. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip asas demokrasi. Ini menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil tetap majlis tersebut. Selaras dengan prinsip satu negara, satu undi, sekarang adalah masanya kuasa veto dihapuskan. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan lambang demokrasi kepada dunia, PBB perlu kembali kepada landasan penubuhannya. Piagam PBB dan undang-undang antarabangsa wujud untuk menggalakkan penyelesaian damai bagi pertikaian antara negara. Kedua-duanya menetapkan had sesebuah negara dalam mengejar kepentingan diri. Perdana Menteri menegaskan berdasarkan prinsip itu, Malaysia menentang pencabulan undang-undang antarabangsa termasuk prinsip kedaulatan dan integriti wilayah sesebuah negara. Jelasnya, apabila konflik tercetus, semua pihak bertanggungjawab untuk meredakan ketegangan serta memberi keutamaan kepada keselamatan dan nyawa orang awam. Malaysia tidak bersetuju dengan tindakan pengasingan sesebuah negara daripada pertubuhan antarabangsa. Langkah sedemikian bertentangan dengan prinsip multilateralisme dan menghalang dialog. Baik, sementara itu Malaysia menggesa negara-negara anggota PBB mekanisme kerjasama monetari antarabangsa dan ia bagi membina sistem yang lebih efektif, adil serta mampu mengimbangi keperluan pembangunan sejagat. Dalam dunia yang saling berkait, dasar dan keputusan sesetengah negara mampu memberi kesan kepada negara lain. Misalnya, dalam mendepani cengkaman inflasi yang melanda dunia, dasar monetari dan penetapan kadar faedah oleh sesebuah negara turut memberikan impak kepada negara-negara lain. Kerjasama dan penyelarasan antara negara perlu dipertingkatkan bagi mencapai matlamat kesejahteraan ekonomi yang lebih adil untuk semua dalam struktur keuangan dan monetari antarabangsa yang masih didominasi oleh beberapa kuasa besar serta dalam keadaan pemulihan ekonomi dunia. Keputusan dasar monetari domestik perlu diselaraskan dengan mengambil kira realiti serta keperluan negara-negara membangun. Negara maju memikul tanggungjawab untuk meningkatkan bantuan kepada negara membangun dengan memenuhi komitmen menyediakan peruntukan $100 bilion Amerika setahun tanpa syarat dan ini dapat merealisasikan tindakan terhadap perubahan iklim yang sepatutnya dilaksanakan sejak tahun 2020. Pada tahun lepas sahaja, Malaysia telah dilanda banjir paling serius dalam sejarah yang mengakibatkan kerugian dianggarkan mencecah 1.4 bilion US dollar ataupun 6.1 bilion ringgit. Ramai terkorban dan hampir 100,000 terpaksa dipindahkan ke pusat penempatan sementara.
Situasi ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di beberapa negara lain. Jelas sekali, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perlu diteruskan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan komitmen Malaysia dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan bagi memastikan pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar sebagai negara membangun pelaksanaan dan kejayaan membangunkan sosioekonomi lebih hijau dan mapan akan dicapai dengan sahutan janji yang saksama dan inklusif. Hakikatnya, teknologi baharu menjadi penggalak kepada sesebuah negara untuk beralih kepada tenaga boleh diperbarui. Bagaimanapun, teknologi baharu itu perlulah bersifat mampu milik oleh negara-negara membangun. Sebagai satu daripada hanya 17 negara yang memiliki kepelbagaian bio di dunia, Malaysia sedar akan tanggungjawab untuk mempertahan dan memelihara sumber asli. Malaysia meminta masyarakat antarabangsa mengambil lebih ramai pelarian dari Myanmar termasuk Rohingya untuk ditempatkan semula di negara masing-masing. Tegas Perdana Menteri, krisis Myanmar sukar diselesaikan jika komuniti dunia gagal menangani punca utamanya. Lebih mendukacitakan, Majlis Keselamatan tidak mengambil sebarang tindakan serius dalam mengatasi situasi tersebut. Malah ada yang melihat Majlis Keselamatan berlepas tangan dan menyerahkannya kepada ASEAN. Malaysia kecewa tiada kemajuan bermakna dalam pelaksanaan kesepakatan 5 perkara ASEAN, terutamanya oleh pihak junta Myanmar. Dalam acuannya sekarang, kesepakatan 5 perkara ASEAN ini tidak boleh diteruskan lagi. Justru kesepakatan ini perlu diberi nafas baru dan diperhalusi berdasarkan rangka kerja, jangka masa dan matlamat akhir yang lebih jelas. Sesungguhnya yang lebih penting ialah aspirasi rakyat Myanmar perlu dipenuhi. Walaupun bukan negara yang menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 dan Protokol 1967, Malaysia menerima hampir 200,000 pelarian Rohingya atas dasar kemanusiaan. Awal minggu ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menegaskan ASEAN perlu memutuskan sama ada konsensus 5 perkara oleh junta Myanmar masih relevan atau harus dibatalkan segera. Keputusan perlu dicapai sebelum sidang kemuncak ASEAN November ini. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat zuhur. Baik, Malaysia mengalu-alukan pewujudan koridor laluan laut yang membolehkan penghantaran bijirin dari Ukraine. Datuk Seri Ismail Sabri menyifatkannya sebagai langkah positif dalam menangani masalah sekuriti makanan. Dalam hal ini, Malaysia ingin mengulangi ketegasan agar semua negara, terutamanya kuasa-kuasa besar, supaya mengelak daripada mewujudkan blok pengasingan yang hanya akan mendorong dunia ke kancah perang dingin. Dunia perlu sedar keamanan hanya boleh dicapai melalui dialog dan rundingan. Perdana Menteri berkata harga yang perlu dibayar sesebuah peperangan adalah tinggi nilainya. Ia dibuktikan dengan situasi yang dialami Ukraine. Kesannya bukan sahaja dideritai oleh rakyat dan negara itu, malah turut dirasai seluruh dunia. Konflik berkenaan mengancam keamanan, keselamatan global, ekonomi dan menggugat sekuriti makanan. Malaysia mahu kuasa-kuasa besar bersikap jujur dalam menyelesaikan isu kekejaman yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Datuk Seri Ismail Sabri meminta PBB mengambil pendirian tegas itu bagi memastikan penyelesaian segera terhadap krisis yang telah lama berlarutan di bumi Palestin. Apa yang berlaku hari ini, kebanyakan negara begitu cepat bertindak dalam kes yang berlaku di Ukraine. Malaysia mahu tindakan yang sama harus diambil
bagi menyelesaikan isu di Palestin. Israel perlu berhenti menjadi sebuah entiti apartheid. Perdana Menteri menyuarakan kekecewaan Malaysia dengan pendudukan secara kejam oleh Israel. Rakyat Palestin terus hidup dalam belenggu dasar-dasar diskriminasi rejim Zionis. Penempatan haram yang semakin berleluasa bertentangan dengan undang-undang antarabangsa termasuk Resolusi 2334 Majlis Keselamatan. Ia telah menyebabkan hak paling asas rakyat Palestin terus dinafikan. 4 memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Palestin dalam usaha memperkukuh hubungan akrab yang sedia terjalin. Perjanjian bagi penubuhan mesyuarat jawatankuasa bersama serta kerjasama bidang kesihatan, pelancongan dan hal ehwal Islam dibuat di hadapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Palestin Mahmud Abbas. Dalam pertemuan kedua-dua pemimpin, Perdana Menteri mengulangi pendirian negara sejak sekian lama. Malaysia mendukung perjuangan dan hak Palestin sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara. Malaysia menentang Israel di mana-mana pertubuhan antarabangsa sehingga Palestin mendapat hak mereka. Ia termasuk proses perdamaian Israel dan Palestin dan penamatan pendudukan Israel di wilayah Palestin. Perjumpaan 30 minit Datuk Seri Ismail Sabri dan Presiden Abbas berlangsung di New York sempena Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-77. Dalam pada itu, Presiden Abbas menjemput Datuk Seri Ismail Sabri mengadakan lawatan rasmi ke Palestin bagi melihat sendiri penindasan dan kemusnahan yang dilakukan oleh Israel. Perdana Menteri mengalu-alukan rakyat Palestin untuk menyambung pelajaran di Malaysia dalam bidang yang penting untuk pembangunan semula negara itu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencipta sejarah sebagai pemimpin tertinggi Malaysia yang pertama berucap menggunakan bahasa kebangsaan sepenuhnya di perhimpunan diplomatik terbesar itu. Beliau yang tampil segak berbaju Melayu hitam mencuri tumpuan delegasi lain sebaik melangkah masuk ke Dewan Utama. Selain Perdana Menteri, seluruh delegasi negara turut memakai baju kebangsaan dan batik Malaysia. Kali pertama pemimpin negara memakai baju Melayu adalah ketika menyampaikan ucapan di PBB adalah 65 tahun lalu. Beliau yang juga bernama Ismail adalah bekas timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. Datuk Seri Ismail Sabri menyampaikan ucapannya menggunakan intonasi yang tegas, namun penyampaiannya tenang dan jelas. Beliau turut menerima tepukan gemuruh pada akhir ucapan berdurasi 23 minit.